Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Okey, teka-teki untuk politik Sabah semakin hangat. Jadi sekarang saya lebih fokus kepada politik Sabah sekarang ini. Tapi sebelum itu saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua yang sudah subscribe dalam channel saya. Dan bagi anda yang belum, tolong tekan butang subscribe, like dan share kerana kita akan bagi banyak maklumat, banyak analisis, banyak juga ulasan-ulasan tentang politik di negeri Sabah dan negara Malaysia secara umumnya. Baik, tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, banyak nama yang sudah disebut bakal menjadi pengganti Haji G. Nanti Haji G letak jawatan, banyaklah pengganti-pengganti yang dicadangkan. Antaranya namanya Munirah. Tapi ada dua nama yang baru saja disebut sebentar tadi oleh viewer saya. Saya sisipkan di sini. Viewer saya mencadangkan ada dua nama. Satu, Ewan Benedict, dan kedua adalah DDJK, Datuk Dr. Jeffrey Kittingan. So, di antara dua nama yang baru ini, Ewan Benedict dan Jeffrey Kittingan, pada pendapat anda, siapa yang lebih sesuai untuk jadi Ketua Menteri? Kita pernah tahu bahawa adik-beradik lah, anda tahu abang ke adik ke kepada Jeffrey Kittingan, iaitu Pairin Kittingan, pernah jadi Ketua Menteri Sabah. Saya ingat waktu itu Sabah memang hebatkah tidakkah? Waktu itu zaman-zaman PBS lah. Jadi anda boleh komen pada zaman itu, anda sendiri tahulah, anda sendiri tahu, anda yang lebih berumur, berusia, lebih tua daripada saya, anda tahu keadaan pada waktu itu. Jadi kalau kita jadikan itu sebagai satu mungkin perbandingan sedikit dengan calon yang kedua, iaitu Datuk Dr. Jeffrey Kittingan, perlu atau tidak? Bagi saya tidak. Sebab kedua-dua mereka ini berbeza, ya. Pairin Kittingan, Jeffrey Kittingan berbeza. Partinya pun lain, satu STAR, satu PBS. Jadi mungkin pemikirannya pun berbeza, cara bertindaknya pun berbeza, dan semua yang lain-lain pun berbeza. Okey, jadi Ewan Benedict pula adalah orang yang sudah cukup lama dalam politik negeri Sabah. Kedua-dua mereka memang mempunyai credibility ataupun mempunyai satu kelebihan masing-masing. Okey, kalau ditanya secara jujur di antara dua ini kepada saya, saya ingin melihat Datuk Dr. Jeffrey Kittingan pula untuk jadi Ketua Menteri Sabah. Malangnya Datuk Dr. Jeffrey Kittingan punya parti STAR belum pernah dalam sejarah dapat banyak kerusi. Sebab itu bila ada perundingan untuk siapa jadi Ketua Menteri Sabah, selalunya Datuk Dr. Jeffrey Kittingan tidak dapat jadi Ketua Menteri Sabah. Kerana takkanlah pelik juga kan kalau orang yang dapat kerusi sedikit jadi Ketua Menteri. Kecuali lah kalau kali ini punya pilihan raya, dia dapat banyak kerusi, okey. Tapi selalunya Datuk Dr. Jeffrey Kittingan punya parti ni, STAR ni, dia selalu menjadi parti kingmaker untuk Sabah. Di mana dia ikut, selalunya akan menentukan siapa yang akan menjadi pemerintah di pentadbir di negeri Sabah. Ewan Benedict pula memang sudah lama juga, cuma saja belum nampak sangat yang dia boleh jadi Ketua Menteri. Tidak tahu kenapa, mungkin auranya belum sampai, tidak tahu kenapa. Tapi pada saya pilih Dr. Jeffrey Kittingan. Tapi itulah saya kata, dia punya restriction dia punya halangan dia ialah selalu dia tidak pernah dapat banyak kerusi untuk dia punya parti. Jadi susahlah untuk dia jadi calon Ketua Menteri ataupun jadi Ketua Menteri. Apa pendapat anda? Sila tinggalkan komen. Siapa yang anda ingin jadi Ketua Menteri? Siapa yang anda ingin lihat jadi Ketua Menteri Sabah yang baru untuk tukar Haji G. Mat Noor? Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Terakhir daripada saya, hati-hati sekarang musim hujan, sudah dikeluarkan amaran oleh Met Malaysia
bahwa kemungkinan ada banjir bermula daripada 23 November, ada banjir sampai 25 November, mungkin begitulah. Nah, jadi hati-hati ya, hati-hati. Yang memandu hati-hati, yang jalan pun hati-hati, yang pergi laut hati-hati, pergi sungai hati, di mana-mana pun hati-hatilah. Kita jumpa lagi, bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Okey, teka-teki untuk politik Sabah semakin hangat. Jadi sekarang saya lebih fokus kepada politik Sabah sekarang ini. Tapi sebelum itu saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua yang sudah subscribe dalam channel saya. Dan bagi anda yang belum, tolong tekan butang subscribe, like dan share, kerana kita akan bagi banyak maklumat, banyak analisis, banyak juga ulasan-ulasan tentang politik di negeri Sabah dan negara Malaysia secara umumnya. Baik, tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, banyak nama yang sudah disebut bakal menjadi pengganti Haji G. Nanti Haji G letak jawatan. Banyaklah pengganti-pengganti yang dicadangkan. Antaranya namanya Munirah. Tapi ada dua nama yang baru saja disebut sebentar tadi oleh viewer saya. Saya sisipkan di sini. Viewer saya mencadangkan ada dua nama. Satu, Ewan Benedict, dan kedua adalah DDJK, Datuk Dr. Jeffrey Kitingan. So, di antara dua nama yang baru ini, Ewan Benedict dan Jeffrey Kitingan, pada pendapat anda, siapa yang lebih sesuai untuk jadi Ketua Menteri? Kita pernah tahu bahawa adik-beradik lah, anda tahu abang ke adik ke kepada Jeffrey Kitingan, iaitu Pairin Kitingan, pernah jadi Ketua Menteri Sabah. Saya ingat waktu itu Sabah memang hebatkah tidakkah? Waktu itu zaman-zaman PBS lah. Jadi anda boleh komen pada zaman itu, anda sendiri tahulah, anda sendiri tahu, anda yang lebih berumur, berusia, lebih tua daripada saya, anda tahu keadaan pada waktu itu. Jadi kalau kita jadikan itu sebagai satu mungkin perbandingan sedikit dengan calon yang kedua, iaitu Datuk Dr. Jeffrey Kitingan, perlu atau tidak? Bagi saya tidak. Sebab kedua-dua mereka ini berbeza ya. Pairin Kitingan, Jeffrey Kitingan berbeza. Partinya pun lain, satu STAR, satu PBS. Jadi mungkin pemikirannya pun berbeza, cara bertindaknya pun berbeza, dan semua yang lain-lain pun berbeza. Okey, jadi Ewan Benedict pula adalah orang yang sudah cukup lama dalam politik negeri Sabah. Kedua-dua mereka memang mempunyai credibility ataupun mempunyai satu kelebihan masing-masing. Okey, kalau ditanya secara jujur di antara dua ini kepada saya, saya ingin melihat Datuk Dr. Jeffrey Kitingan pula untuk jadi Ketua Menteri Sabah. Malangnya Datuk Dr. Jeffrey Kitingan punya parti STAR belum pernah dalam sejarah dapat banyak kerusi. Sebab itu bila ada perundingan untuk siapa jadi Ketua Menteri Sabah, selalunya Datuk Dr. Jeffrey Kitingan tidak dapat jadi Ketua Menteri Sabah. Kerana takkanlah pelik juga kan kalau orang yang dapat kerusi sedikit jadi Ketua Menteri. Kecuali lah kalau kali ini punya pilihan raya, dia dapat banyak kerusi, okey. Tapi selalunya Datuk Dr. Jeffrey Kitingan punya parti ni, STAR ni, dia selalu menjadi parti kingmaker untuk Sabah. Di mana dia ikut, selalunya akan menentukan siapa yang akan menjadi pemerintah di pentadbir di negeri Sabah. Ewan Benedict pula memang sudah lama juga, cuma saja belum nampak sangat yang dia boleh jadi Ketua Menteri. Tidak tahu kenapa, mungkin auranya belum sampai, tidak tahu kenapa. Tapi pada saya pilih Dr. Jeffrey Kitingan. Tapi itulah saya kata, dia punya restriction dia punya halangan dia ialah selalu dia tidak pernah dapat banyak kerusi untuk dia punya parti. Jadi susahlah untuk dia jadi calon Ketua Menteri ataupun jadi Ketua Menteri. Apa pendapat anda? Sila tinggalkan komen. Siapa yang anda ingin jadi Ketua Menteri? Siapa yang anda ingin lihat jadi Ketua Menteri Sabah yang baru untuk tukar Haji G. Mat Noor? Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini.
Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like, dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Terakhir daripada saya, hati-hati sekarang musim hujan, sudah dikeluarkan amaran oleh Met Malaysia bahawa kemungkinan ada banjir bermula daripada 23 November ada banjir sampai 25 November, mungkin begitulah. Nah, jadi hati-hati ya, hati-hati. Yang memandu hati-hati, yang jalan pun hati-hati, yang pergi laut hati-hati, pergi sungai hati, di mana-mana pun hati-hatilah. Kita jumpa lagi, bye-bye.